Seterusnya, mari kita lanjut ke bab 2 yang bertajuk kumpulan Kristian yang pertama. Apabila Yesus mendedahkan kepada murid-muridnya mengenai nasib Yerusalem dan kejadian mengenai kedatangannya yang kedua, dia juga meramalkan pengalaman umatnya bermula dari waktu dia diangkat daripada mereka sehinggalah dia kembali dalam kuasa dan kemuliaan untuk menyelamatkan mereka. Dari Bukit Zaitun, juru selamat melihat ribut yang akan menimpa ke atas jemaah kerasulan dan menembusi lebih jauh ke masa depan. Matanya melihat ribut-ribut kencang dan memusnahkan yang akan memukul pengikut-pengikutnya pada zaman-zaman kegelapan dan penganiayaan yang akan datang. Dalam beberapa ucapan ringkas yang sungguh mengerikan, dia meramalkan bahagian yang mana pemerintah-pemerintah dunia ini akan memberikan hukuman kepada jemaah Tuhan. Matius 24 ayat 9, 21 dan 22. Pengikut-pengikut Kristus harus melalui cara penghinaan, celaan dan penderitaan yang sama seperti yang dilalui oleh guru mereka. Permusuhan yang meletus untuk menentang penebus dunia akan ditunjukkan untuk menentang semua yang percaya atas namanya. Sejarah mengenai gereja awal menyaksikan penggenapan kata-kata juru selamat. Kuasa-kuasa dunia dan neraka mempersiapkan diri mereka untuk menentang Kristus dalam peribadi pengikut-pengikutnya. Orang-orang pagan meramalkan jika Injil mendapat kemenangan, maka kuil-kuil dan mezbah-mezbah mereka akan dimusnahkan. Oleh itu, mereka memerintahkan tentera-tentera mereka untuk membinasakan orang-orang Kristian. Api penganiayaan telah dinyalakan. Harta benda orang-orang Kristian telah dirampas dan mereka dihalau dari rumah. Mereka gigih menanggung penderitaan yang hebat. Ibrani 10 ayat 32. Mereka diejek, dipukul, dirantai dan dipenjarakan. Ibrani 11 ayat 36. Ramai orang yang memeteraikan testimoni mereka dengan darah mereka. Orang-orang bangsawan dan hamba, orang-orang kaya dan miskin, orang-orang terpelajar dan tidak berpendidikan, semuanya dibunuh sekali tanpa belas kasihan. Penganiayaan ini bermula di bawah pemerintahan Nero, lebih kurang pada waktu Paulus menjadi martir, berterusan dengan kemarahan yang lebih kurang selama berabad-abad lamanya. Orang-orang Kristian dituduh dengan tuduhan palsu mengenai jenayah-jenayah yang sangat mengerikan dan diisytiharkan sebagai punca malapetaka berlaku, kebuluran, wabak dan gempa bumi. Sementara mereka menjadi bahan-bahan mengenai kebencian dan syakwa sangka yang diketahui ramai, pemberi-pemberi maklumat bersedia untuk mengkhianati orang-orang yang tidak bersalah ini demi keuntungan. Mereka dituduh sebagai pemberontak-pemberontak yang melawan kerajaan, sebagai musuh-musuh agama, dan sebagai perosak-perosak masyarakat. Ramai orang dilemparkan kepada binatang-binatang buas atau dibakar hidup-hidup di dalam perani. Sebahagian orang disalibkan, yang lain dibungkus dengan kulit binatang-binatang liar dan dilemparkan ke dalam arena untuk dicari oleh anjing-anjing. Hukuman mereka seringkali dijadikan hiburan utama pada pesta-pesta umum. Orang ramai berhimpun untuk menikmati tontonan itu dan menyapa orang-orang yang sedang nazak menderita ini dengan gelak ketawa dan tepukan tangan. Di mana sahaja mereka mencari perlindungan, pengikut-pengikut Kristus diburu seperti mangsa-mangsa binatang. Mereka terpaksa mencari persembunyian di tempat-tempat yang sunyi sepi dan tidak ada orang. Dalam keadaan papa, menderita, terseksa, dunia tidak layak menampung mereka. Mereka merayau-rayau di gurun dan gunung ganang, di gua-gua serta lubang-lubang di tanah. Ayat 37 dan 38. Kuburan bawah tanah memberikan tempat persembunyian kepada beribu-ribu orang. Di bawah bukit-bukit di luar kota Roma, laluan-laluan panjang telah dijadikan terowong melalui tanah dan batu-batuan. Jaringan lorong-lorong gelap dan rumit telah dipanjangkan berbatu-batu panjangnya dari luar dinding-dinding kota. Di tempat-tempat pelarian bawah tanah inilah pengikut-pengikut Kristus mengebumikan orang-orang mereka yang telah mati, dan di sini jugalah tempat mereka jadikan sebagai rumah apabila dicurigai dan dikecam. Apabila pemberi hidup membangkitkan mereka yang telah berjuang dengan baik, ramai orang-orang yang martir demi Kristus akan keluar dari gua-gua bawah tanah yang suram itu. Walaupun berada di bawah penganiayaan yang paling kejam, saksi-saksi Yesus ini tetap memelihara iman mereka tanpa dinodai. Walaupun kurang dari segala kesenangan, terasing dari sinaran matahari, menjadikan tempat tinggal mereka di dalam gelap tetapi dekat dengan tanah, mereka tidak mengeluarkan walau satu rungutan. Dengan kata-kata iman,
Kesabaran dan pengharapan mereka memberikan dorongan antara satu sama lain untuk bertahan dalam serba kekurangan dan kesusahan. Kehilangan berkat-berkat duniawi tidak memaksa mereka untuk menyangkal iman mereka dalam Kristus. Pelbagai ujian dan penganiayaan hanyalah seperti langkah-langkah yang membawa mereka lebih dekat kepada kesenangan dan ganjaran mereka. Seperti hamba-hamba Tuhan yang dahulu, ramai yang diseksa dan tidak mahu menerima pembebasan, supaya mereka peroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 35. Hal ini mengingatkan mereka akan kata-kata guru mereka, bahawa apabila dianiaya demi Kristus, mereka akan sangat gembira kerana besarlah ganjaran mereka di syurga, kerana demikianlah nabi-nabi yang telah dianiaya sebelum mereka. Mereka bersukacita kerana mereka dikira layak untuk menderita demi kebenaran, dan lagu-lagu kemenangan berkumandang naik dari tengah-tengah api yang mendesis. Apabila memandang ke atas dengan iman, mereka melihat Kristus dan malaikat-malaikat bersandar pada benteng-benteng syurga, memandang ke atas mereka dengan penuh perhatian dan menghargai ketabahan mereka dengan kesyukuran. Satu suara turun dari takhta Tuhan kepada mereka, "Setialah sampai mati, maka aku akan menganugerahimu mahkota hidup sebagai ganjaran kemenangan." Wahyu 2 ayat 10. Sia-sia sajalah usaha-usaha syaitan untuk menghancurkan jemaah Kristus dengan kekerasan. Kontroversi besar yang mana murid-murid Yesus menyerahkan hidup mereka tidak berhenti apabila pembawa-pembawa bendera Injil yang setia ini dibunuh. Dengan menghadapi kekalahan mereka telah menang. Pekerja-pekerja Tuhan telah dibunuh, tetapi pekerjaannya maju secara berterusan. Injil itu meneruskan penyebaran dan jumlah penganut-penganutnya semakin bertambah. Ia menembusi wilayah-wilayah yang tidak boleh dilalui bahkan oleh kuasa-kuasa Roma. Seorang Kristian membuat bantahan kepada pemerintah kafir yang mendesak penganiayaan itu dengan berkata, "Kamu boleh membunuh kami, menyiksa kami, menghukum kami. Ketidakadilanmu adalah bukti bahawa kami tidak bersalah. Kejahatanmu juga tidak bermanfaat kepadamu. Semua ini hanyalah menggalakkan undangan yang lebih kuat untuk memanggil orang lain kepada keyakinan mereka. Semakin kerap kami ditewaskan oleh kamu, semakin bertambah kami bertumbuh." Darah orang-orang Kristian itu adalah benih, tertulian, apologi. Ribuan orang dipenjarakan dan dibunuh, tetapi yang lain muncul menggantikan tempat-tempat mereka. Dan mereka yang menjadi martir kerana iman mereka terjamin dalam Kristus dan dianggap oleh Dia sebagai pemenang-pemenang. Mereka telah berjuang dengan baik dan mereka akan menerima mahkota kemuliaan apabila Kristus datang kembali. Penderitaan-penderitaan yang telah mereka tanggung membuatkan orang-orang Kristian semakin dekat kepada satu sama lain dan kepada penebus mereka. Teladan kehidupan mereka dan testimoni mereka sehingga menghadapi kematian adalah satu kesaksian tetap untuk kebenaran, dan sungguh tidak diduga, pengikut-pengikut syaitan meninggalkan tugas mereka dan mendaftarkan diri di bawah panji Kristus. Dengan itu syaitan melakukan rancangan-rancangannya untuk berperang dengan lebih berkesan terhadap kerajaan Tuhan dengan menanamkan panjinya di dalam gereja Kristian. Jika pengikut-pengikut Kristus boleh tertipu dan dibimbing untuk menghina Tuhan, maka kekuatan, ketabahan, dan keteguhan mereka akan hancur dan mereka akan jatuh menjadi mangsa dengan mudah. Sekarang musuh besar ini berusaha secara tipu hela untuk mendapatkan apa yang telah dia gagal untuk miliki secara paksa. Penganiayaan dihentikan dan sebagai gantinya ia ditukarkan dengan daya-daya tarikan yang berbahaya dalam kekayaan sementara dan kehormatan duniawi. Penyembah-penyembah berhala telah dibimbing untuk menerima sebahagian daripada iman Kristian, sementara mereka menolak kebenaran-kebenaran lain yang penting. Mereka mengaku untuk menerima Yesus sebagai anak Tuhan dan untuk percaya kepada kematian dan kebangkitannya, tetapi mereka tidak mempunyai kesedaran dosa dan tidak merasakan perlunya pertaubat atau perubahan hati. Dengan beberapa pelarasan dari pihak mereka, mereka mencadangkan bahawa orang-orang Kristian harus melakukan pelarasan agar semua orang boleh bersatu atas landasan kepercayaan dalam Kristus.